Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton buku sajian sampai ke hari ini. Alhamdulillah, baru-baru ni kami dihampiri lagi oleh seorang penulis yang menulis buku yang sangat menarik lah untuk kita baca, untuk kita sebagai manusia, untuk kita sebagai masyarakat untuk baca, iaitu buku Masyarakat Cantik, Enigma Penyisihan OKU. Tulisan Muhammad Rosli Ibrahim, terbitan Soloh Merdeka, tak silap aku lah. Dia punya penerbit diterbitkan di Malaysia, dicetak oleh Vinlin Press. Tulisan saudara Muhammad Rosli Ibrahim. Buku ni bila tengok Masyarakat Cantik, tajuk Masyarakat Cantik tu diambil daripada filem yang famous oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, cerita sumpahan orang minyak kalau aku tak silap. Enigma Penyisihan OKU. Perkataan enigma tu sendiri, setakat yang aku cari, dia macam merujuk kepada misteri ya, benda yang unsolved dan sebagainya. Okey, tu setakat yang aku cari. Penyisihan OKU. Tu kita boleh faham kan. Baik, dalam buku ni dia penulis berkongsi tentang pengalaman dia sebagai OKU penglihatan. Ya, penulis ni seorang OKU penglihatan, tapi dia boleh baca. Dia boleh baca. Mungkin OKU penglihatan dia tu tahap dia ada tahapan-tahapan dia. Berapa persen dia boleh nampak dan sebagainya, dan dia kuat membaca dan dia kuat menulis perbincangan tentang falsafah dan sebagainya. Kita boleh tumpang ilmu yang banyak daripada penulis ni. Itu satu benda yang aku boleh kata tentang penulis. Dalam buku ni penulis mengkritik kepada masyarakat yang bukan OKU, yang menyisihkan OKU, dan dia ada kritikan juga kepada OKU tu sendiri. Bila aku baca balik, OKU tu sendiri dikritik juga. Bagi aku, orang yang layak untuk mengkritik OKU, yang lebih layak mengkritik OKU adalah orang yang terlibat dalam komuniti OKU tu sendiri. Tapi kritikan tu lebih kepada engagement, terlibat dengan NGO, macam mana nak menggerakkan. Lepas tu kritikan juga kepada NGO OKU tertentu ada dekat dalam buku ni. Kritikan juga kepada kerajaan, polisi-polisi, dan disebut juga tentang akta orang papa. Lepas tu ada juga kritikan tentang pembinaan bangunan, patutnya ada universal design ataupun reka bentuk bangunan yang lebih meraihkan golongan OKU. Dan tak ketinggalan ada kritikan kepada agamawan, kritikan tentang fiqh OKU, fiqh ketidakupayaan. Tak semestinya tentang orang yang tak upaya ataupun orang yang OKU sahaja. Dia ada fiqh tu tentang macam mana masyarakat berinteraksi dengan OKU dan sebagainya. Wallahu alam, aku bukan orang faqih, aku bukan orang fiqh, tapi mudah-mudahan orang-orang faqih ataupun ulama ke, kalau ada yang tengok video ni, boleh consider untuk baca buku Masyarakat Cantik dan buat kajian tentang fiqh ketidakupayaan, ataupun at least bawa daripada tradisi Islam tu sendiri, macam mana melihat OKU. Okey, yang paling obvious sekali lah adalah kritikan salah faham lah, ataupun pandangan jahat, negatif masyarakat kepada OKU. Dalam buku ni dia ada 4 bahagian. Boleh tengok sendirilah bahagian-bahagian tu. Aku just walk through saja bahagian-bahagian tu. Yang pertama, dilema kehidupan sosial. Lepas tu dia masuk ke bahagian yang kedua, antara cabaran dan sokongan. Dia mai kepada bahagian ketiga, bahagian yang penulis emphasize kat aku untuk aku baca, iaitu OKU dalam tradisi Islam. Dan yang bahagian keempat, daripada idealism ke aksi. Dia lebih kepada praktikal, macam mana turun di jalanan, demonstrasi jalanan dan sebagainya. Dan bahagian yang bagi aku yang paling best dan menjelaskan segala-galanya lah bagi aku, ialah bahagian epilog tu. Dia cerita dari sudut falsafah, macam mana kritikan-kritikan itu bermula, dan macam mana salah faham dan penyisihan kepada OKU itu bermula. Okey, daripada cara fikir sendiri. Buku ni dia ada bahagian yang berat dan ada bahagian yang santai, sebab dia ada penceritaan tentang pengalaman, tapi dia syarat dengan rujukan, kajian-kajian, bacaan-bacaan yang aku tak sempat nak tengok semua. Aku tak boleh nak tengok semua. Aku tak baca semua rujukan-rujukan tu. Mungkin satu hari nanti, insya-Allah. Cuma aku nak habaq tu bahagian intro ni, untuk video intro ni aku nak habaq. Buku ni ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, dia dedahkan hal masyarakat, hal yang masyarakat kena tahu tentang OKU dari pengalamannya dan daripada kajian ilmiah, bacaan ilmiah dia tentang sosiologi dan sebagainya, tentang disability. Dan yang kedua, dia nak tuntut hak OKU, untuk dilayan sebagai manusia, dihormati, karamah insaniah juga disebut dalam buku ni, melalui polisi kerajaan dan juga pandangan masyarakat dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada diletakkan dalam buku ni, agak obvious penulis nak bawa idea ke arah mengharmonikan model perubatan dan juga model sosial dalam kita menanggapi ketidakupayaan ataupun kekurangupayaan tu, supaya pandangan tu dia bukan sekadar kita kata, oh dia ni sakit, berhenti kat situ. Tak, dia kena ada tindakan susulan. Nak tahu apa lagi yang disebut dalam buku ni, kita bincang lagi dalam video seterusnya, insya-Allah.